Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Kepimpinan Masjid Karyah Permatang Pasir, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini bagi untuk mendengar serba sedikit berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita niat i'tikaf di dalam masjid ini. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Yang ketiga, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Nuril Mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Ya, Alhamdulillah, InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan, kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Syama'ilin Nabi yang dikarang oleh ataupun yang ditulis oleh Al-Hafiz Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmizi radhiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi insyaAllah pada pertemuan yang lalu kita telah pun membincangkan berkenaan dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana kita telah belajar bahawa rambut Rasulullah ni panjang. Kalau nak tahu kaedah dia kaedah walash, waw wafrah, lam limah dan jim jummah. Wafrah parat ni, limah parat ni tak sampai ke bahu, dan jummah sampai ke hingga ke cecah bahu. Itu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi cukur rambut sebanyak 3 kali sahaja, iaitu semasa mengerjakan umrah dan haji. Umrah dan haji Nabi mencukur rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah belajar bahawa Rasulullah juga mempunyai mengikat rambut 4 bahagian. Kita telah belajar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di Mekah, rambut dia tak tersikat. Maknanya rambut dia sekadar macam ni saja, sikat menggunakan tangan. Kerana apa? Kerana nak menarik perhatian ahli kitab ketika itu, untuk menambat hati ahli kitab, dan untuk tak nak seboleh-bolehnya, tak nak sama seperti kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Jadi sebab itulah kaum Quraisy ketika itu rambut dia belah tengah. Jadi Nabi tak nak ikut, Nabi ikut ahli kitab rambut dia. Jadi setelah berkembangnya Islam, Rasulullah SAW dia menukar gaya rambutnya kepada belah tengah.
Jadi kita telah belajar bahawa Rasulullah SAW rambut dia belah tengah. Jadi macam mana Rasulullah SAW menyisir rambutnya? Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan belajar berkenaan cara Rasulullah SAW bersisir, ataupun bahasa kita bersikatlah. Macam mana Rasulullah SAW bersikat? Jadi Nabi Muhammad SAW ini dia bukannya macam tak nak menjaga kebersihan, bukannya duduk masjid beribadah semata-mata, tapi Nabi Muhammad SAW juga menjaga penampilan. Keterampilan. Nabi SAW juga menjaga keterampilan. Nabi juga bersisir rambutnya, tapi dalam keadaan sederhana, tidak terlampau berlebihan dan juga tidak terlampau tidak terjaga langsung. Inilah menunjukkan bahawa Nabi SAW wasatiyah, iaitu dalam keadaan bersederhana. Jadi apakah cara rambut Rasulullah SAW? Nabi menyisir rambut Rasulullah SAW kerana apa? Kerana ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang mempunyai rambut, maka muliakanlah rambut tersebut. Muliakan macam mana? Dengan menyikat rambut, dengan merapikan rambut, meminyakkannya. Itu adalah cara merapikan, memuliakan rambut. Dan juga hukum mencukur rambut ini, ada pendapat ulama mengatakan makruh, tidak boleh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Kerana apa? Kerana ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW ketika itu Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia pada ketika itu. Ketika itu Ja'far bin Abi Talib meninggal dunia. Ketika itu Nabi membiarkan anak-anaknya dalam keadaan bersedih. Dan selepas 3 hari, anak ketiga-tiga anaknya itu, iaitu Abdullah, Aun dan Muhammad, ketika itu dia rambut dia serabai. Kerana apa? Terlampau sedih kehilangan bapa dia. Kemudian Rasulullah SAW membawa ketiga-tiga orang anak itu mencukur rambutnya. Jadi ini dalil yang diambil oleh mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa hukum mencukur rambut adalah harus berdasarkan dalil ini. Jadi sebab itulah kalau ada rambut, seboleh-bolehnya kita pelihara. Kita memuliakan rambut dengan bersisir, tetapi tidak terlampau bermewah-mewahan ataupun terlebih. Jadi insya-Allah kita akan belajar kepada hadis yang ke-26. Dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah ni adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Maksudnya saya pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW ini sweet dengan suami isteri dia. Dalam minggu yang lepas kita telah belajar bahawa Rasulullah SAW mandi dalam satu baldi yang sama, mana menggunakan baldi yang sama. Dan ini menceritakan bahawa Rasulullah SAW dia sikat, isteri dia menyikat rambut Rasulullah SAW. Ini menandakan bahawa Rasulullah SAW sweet, maknanya sweet dengan isteri Nabi Muhammad SAW. Kita ada buat ke? Saya belum kahwin lagi, tak buat Tuan-tuan ada buat? Jarang buat kan? Jadi Nabi buat. Nabi ketika itu umur dah 50 lebih, dah tua. Selalunya kalau orang tua ni tak ingin lah, makan sekali pun tak nak. Jadi Rasulullah menunjukkan tauladan yang baik. Umur 50 lebih pun time tu, ketika itu tetap sweet dengan isteri Nabi Muhammad SAW. Jadi saya pernah menyisir rambut Rasulullah SAW. Urajjilu ni bahasa dasar dia adalah tarjil, at-tarjil, dan digunakan membawa maksud at-tasrih, iaitu menyisir. Menyisir ini maksud membersihkan, merapikan, meminyakkan rambut itu. Dia tak sama macam tamsyid. Tamsyid ini sikat sahaja. Tapi urajjilu tarjil ini maksud Sayyidatina Aisyah bukannya sekadar menyikat, tetapi dia meminyakkan rambut, dia merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar rambut sahaja, tetapi janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janggut Rasulullah SAW juga dirapikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika saya sedang kedatangan haid, kenapa Sayyidatina Aisyah ceritakan bahawa dia sikat rambut ketika itu dalam keadaan haid? Kerana hadis ini menunjukkan bahawa ketika itu berlakunya kontroversi. Bila hadis ni muncul, Sayyidatina Aisyah cerita bahawa aku sikat rambut Rasulullah SAW dalam keadaan haid, timbul kontroversi. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kaum Yahudi ini, ketika kaum Yahudi di Madinah ini, dia menganggap bahawa perempuan yang datang haid ini seperti binatang.
Maknanya kalau isteri tu dalam keadaan haid, suami dia tu tak boleh tidur bersama dengan bini dia. Dan juga tak boleh masakkan untuk laki tu. Itu kaum jahiliah terlebih dulu sebelum datangnya hadis ni. Jadi perempuan dilayan seperti binatang. Ada yang tidur bersama dengan binatang, tempat khas. Kau datang haid, kau duduk kat kandang ni contohnya. Kau duduk dalam kandang ni. Jadi memang perempuan ketika itu dihina-hina sehina-hinanya. Jadi zaman jahiliah dulu. Jadi datangnya Islam bermaksud Rasulullah SAW meninggikan, Islam meninggikan perempuan dengan apa? Walaupun perempuan dalam keadaan haid, perempuan boleh, dia masih lagi suci. Dia bukannya dia suci dekatnya haid tu, tapi tangan dia tu, kepala dia tu tetap bersih. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Aisyah, ambilkan aku tikar dari masjid." Jadi Sayyidina Aisyah kata, "Aku dalam keadaan haid ya Rasulullah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yang haid itu bukan terletak pada tangan kamu." Maknanya ambil lah. Sebab itulah mazhab Syafi'i mengatakan, kalau kita dalam majlis ilmu, perempuan dalam keadaan haid tak boleh duduk, haram. Tetapi kalau nak melintas, sekadar melintas, perempuan dalam haid untuk melintas dalam masjid, tak ada masalah. Tapi menggunakan pintu yang lain lah. Maknanya keluar pintu ni, masuk pintu lain. Itu melintas. Perempuan boleh melintas. Tapi kalau duduk dalam masjid, perempuan tak boleh. Haram. Dalam keadaan haid. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam meninggikan perempuan. Tapi kalau kita tengok orang-orang bukan Islam ni twist. Dia twist cerita. Dia kata Yahudi ni cerita bahawa Islam ni merendahkan merendahkan perempuan. Perempuan tak boleh bebas. Padahal dia sendiri yang merendahkan perempuan. Dia sendiri yang mengatakan bahawa haid, perempuan yang haid ini tak seperti binatang, tak boleh dilayan seperti manusia contohnya. Dan juga puak-puak Yahudi, orang Kristian ni, dia amat merendahkan perempuan. Dia jadikan perempuan ini seperti hamba seks. Ini menunjukkan bahawa terbalik. Orang putih ni, media ni, dia twist kita. Sebenarnya Islam meninggikan darjat perempuan. Jadi ini pada ketika ini timbul kontroversi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia adalah sahibus syariah. Sahibus syariah, pemilik syariat. Maknanya apa yang Nabi buat, itulah syariat. Apa yang Nabi buat, itulah syariat. Dan tapi tak semuanya apa yang Nabi buat itu syariat. Contoh seperti Rasulullah SAW kahwin lebih daripada 4. Dia bukannya Nabi SAW itu adalah khususiat dia. Lebih daripada 4 itu boleh. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tak boleh kahwin lebih daripada 4. Jadi Rasulullah SAW ini adalah sahibus syariah. Apa yang Nabi buat itu adalah syariat. Tapi tak semua yang Nabi buat kita boleh ikut. Macam kahwin lebih tadilah. Jadi itu adalah hadis yang pertama. Saya pernah menyisir rambut Rasulullah SAW ketika saya sedang kedatangan haid. Maknanya menyisir rambut dia, minyak rambut dia, serta dengan janggut dia sekali. Itu hadis yang ke-26. Hadis yang ke-27. Dalam satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Anas bin Malik ini orang yang berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakafkan dirinya sejak daripada kecil untuk Rasulullah SAW. Dia menceritakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yuksiru al-qina' hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memakai minyak. Dahna ra'sihi ni, dahna ni maksudnya minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Maknanya kalau ada minyak zaitun boleh pakai. Maknanya kalau kita pakai minyak zaitun, kita niat sunat. Sunat untuk memakai mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada rambutnya, merapikan janggutnya, wa tasrih lihiyatihi, merapikan janggutnya, wa yu'thirul qina', dan menutup bahunya. Bahunya itu bukannya bahu, tapi kepala. Bukan bahu, tapi kepala. Minta tukar. Dia kepala. Dalam tu tafsir macam mana? Bahu kan? Bahu, sebenarnya kepala. Kina' ini dia seperti kain yang diletak di dalam kopiah Rasulullah SAW. Maknanya dia ambil kain, contoh tisu, ambil letak kat kopiah, letak kat
kepala. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW dia letak minyak dia terlampau banyak. Seperti orang yang seperti tukang minyak. Jadi Rasulullah SAW dia letak minyak banyak. Jadi dia tak nak nampak kopiah dia nampak kotor. Dia sebab itulah dia letak kain dekat dalam kopiah Rasulullah SAW. Kinak itu bukannya bahu. Kerana bahu ni orang panggil ridak. Ridak yang selalu orang pakai tu kan. Tapi kinak ini menunjukkan bahawa menutup kepala dia dengan kain. Dalam kain tu ada dalam kopiah itu ada kain supaya apa? Supaya untuk menjaga kopiah tersebut. Kopiah serban tersebut. Kerana apa? Kerana Nabi ini pembersih. Dia tak nak bila minyak itu terlampau lama pakai, asyik pakai, kopiah tu pula dia akan memburukkan kopiah tersebut. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW dia menjaga keterampilan. Maknanya kopiah pun dia jaga bersih dengan meletakkan kain di dalamnya. Dengan kain tudung sehingga kain tudung itu berminyak seakan-akan kain tukang minyak. Maknanya tudung kain itu yang berminyak. Hatta ka'anna saubahu ni masuk pakaian. Bukan pakaian Rasulullah SAW yang berminyak, tetapi kain itu yang berminyak. Kain itu yang berminyak seakan-akan kain tukang minyak. Kain itu seperti tukang minyak. Bukannya Nabi SAW seperti tukang minyak. Selalu kalau kita tengok orang yang tukang minyak ni, rambut dia minyak dia sampai ke bahu. Rasulullah SAW tidak. Kain itu seperti tukang minyak, bukannya seperti tukang minyak. Faham? Okay. Itu hadis yang ke-27. Hadis yang ke-28, Ummu al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tahurihi idza tatahhar, wa fi tarajjulihi idza tarajjal, wa fi inti'alihi idza inta'al." Maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulakan anggota yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut dan memakai capal. Jadi Rasulullah SAW ini apabila nak membuat sesuatu perkara, Nabi suka mendahulukan yang kanan. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi mengatakan benda yang kanan ini untuk ditakrim. Tak semua perkara Nabi memulakan dengan perkara kanan. Contohnya masuk tandas. Kerana apa? Tandas itu bukan untuk memuliakan. Sebab itu masuk tandas dengan dengan kaki kiri. Kalau nak cebok, tak boleh dengan kanan, kena kanan kiri. Kerana apa? Kerana itu bukannya untuk ditakrim. Ditakrim ni maksud apa? Bukan untuk memuliakan. Jadi Rasulullah SAW dia suka mendahulukan anggota yang kanan pada perkara yang memuliakan. Contohnya nak masuk masjid, kaki kanan. Nak menyikat rambut, belah kanan. Maknanya Rasulullah SAW dia rambut belah tengah. Kita telah belajar bahawa rambut Rasulullah SAW rambut belah tengah. Jadi Rasulullah dia mendahulukan yang kanan. Dia dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Bukan kanan saja, menyikat rambut juga dengan menggunakan tangan kanan. Itu Rasulullah SAW. Tapi kalau kita botak, tak boleh buat apa lah. Tapi kalau rambut belah tepi, kita sikat pakai belah kanan. Mana ke arah kanan. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW suka memuliakan anggota yang kanan ketika bersuci. Contoh ambil wuduk, dahulukan anggota yang kanan. Tangan kanan dulu baru tangan kiri. Makruh tangan kiri dulu baru tangan kanan. Dan juga mandi wajib Rasulullah SAW mendahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Macam mana kalau kita masuk tandas, dalam tu ada tandas. Kita masuk tandas, dalam tu ada tandas. Masuk kaki kiri, masuk lagi macam mana? Jadi masuk juga kaki kiri. Dan macam mana kalau kita nak keluar tandas? Keluar tandas ada tandas lagi. Contoh bilik air, bilik air public, kan tandas. Luar tu ada macam tempat cuci tangan, dalam tu tandas. Jadi orang ulama mengatakan keluar kaki kanan, keluar kaki kiri juga. Kerana apa? Kerana bukannya keluar itu untuk ditakrim, bukan untuk memuliakan. Kerana apa? Kerana dalam kawasan tandas lagi. Maknanya keluar kaki kiri juga lah. Jadi bila dah keluar daripada tandas tu, barulah kaki kanan. Faham? Macam tandas kita sekarang ni banyak tandas, dalam tu ada tandas lagi. Maknanya kiri, keluar kaki kiri juga. Masuk kaki kiri, keluar pun kaki kiri kat dalam tandas tu. Tapi bila masuk ke tempat lain, keluar dengan kaki kanan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia suka mendahulukan, memulakan anggota yang kanan ketika bersuci,
menyisir rambut dan memakai capal. Kerana memakai capal pakai dengan kaki kanan, tapi buka dengan kaki kiri. Pakai baju ada dua belah, pakai yang kanan dulu baru pakai yang kiri. Tapi bila nak tanggalkan yang kiri dulu, buka yang kanan. Masuk masjid. Kerana apa? Kerana para ulama mengatakan bahawa belah kanan ini, supaya belah kanan ini mendapat lebih pahala. Contoh, kita masuk masjid. Kita masuk masjid kaki kanan. Mana kaki kanan tu akan mendapat pahala terlebih dahulu daripada kaki kiri. Dan bila kita keluar daripada masjid, kaki kiri dulu yang keluar. Mana kaki kanan yang last. Mana kaki kanan yang akan mendapat pahala lebih. Tu ulama mengatakan lah. Sebab itulah Rasulullah SAW suka memulakan anggota yang kanan ketika semua perkara yang baik untuk memulakan, bukan semua perkara. Jadi ketetapan tersebut adalah kerana kemuliaan tangan kanan berbanding dengan tangan kiri. Mana tangan kanan ini lebih mulia daripada tangan kiri. Kaki kanan lebih mulia daripada kaki kiri. Jadi itu hadis yang ke-28. Saya laju sangat ke? Okey je kan? Okey je kan? Okey, kita pergi kepada hadis yang ke-29 daripada Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mughaffal ini wafat pada tahun 60 tahun Hijrah. Dia menceritakan bahawa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajili illa ghibban. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersisir kecuali sekali-sekala. Maknanya ghibban maksudnya apa? Ghibban ini maksudnya yaum ba'da yaum. Maksudnya Rasulullah SAW dia melarang hari ini kalau sikat, esok tak payah sikat lagi dah. Rasulullah kalau dia bersikat, hari ini dia sikat, esok dia tak sikat. Lusa baru dia sikat balik. Ghibban maknanya sekali-sekala, mana selang sehari. Hari ini dia sikat, esok tak sikat. Tapi esok lusa tu dia sikat balik rambut dia. Itu cara Rasulullah SAW dia menyikat rambutnya. Kerana apa? Kerana para lelaki ni bukan macam perempuan. Perempuan ni dibenarkan untuk hari-hari sikat. Kerana apa? Kerana dia pakai tudung, dia nak memperhiasankan diri dia depan suami dia. Sebab tu dia kena berhias selalu. Tetapi lelaki ni tak payah berhias. Lelaki ni banyak kerja. Sebab tu Rasulullah SAW sekecil-kecil perkara pun Rasulullah titik beratkan. Amat menjaga masa. Jadi masa yang kita ambil untuk sikat rambut selalu untuk berdandan, itu bukannya lelaki, itu perempuan. Jadi Rasulullah SAW ini dia menyikat rambut sekali-sekala. Dan dia melarang, dia larang lelaki ini untuk selalu bersikat rambut. Ini sikit-sikit sikat rambut, sikit-sikit sikat rambut. Ini maksudnya bersederhana dalam merapikan rambut. Ini yang diajar Rasulullah SAW, melarang bersisir kecuali sekali-sekala. Tetapi dia tengok kepada keadaan. Kalau rambut orang tu terlampau panjang, terlampau, memang kalau sikat sekali-sekala akan memburukkan rambut itu. Seperti Abu Qatadah menceritakan bahawa Rasulullah SAW dia ceritakan bahawa Abu Qatadah ini mempunyai rambut yang tebal. Rambut yang tebal sehingga mencecah bahu. Sehingga kalau dia tak sikat rambut itu akan menyerabutkan rambut dia. Jadi Rasulullah SAW membenarkan dia untuk sikat hari-hari. Itu tak ada masalah. Dia tengok rambut lah. Tapi kalau rambut kita ni selalu pendek-pendek, tak ada panjang-panjang. Jadi kalau tak sikat pun tak apa sebenarnya. Kalau kita sekadar merapikan rambut dengan tangan pun tak ada masalah. Rasulullah kalau dia tak ada sikat hari tu, dia akan dengan tangannya sajalah. Macam tu. Dan juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut namanya, pernah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ribban. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya sekali-sekala. Tadi hadis tadi mengatakan bahawa Rasulullah SAW melarang lelaki menyikat rambutnya hari-hari. Tapi Rasulullah SAW sendiri yang buat. Maknanya Rasulullah SAW sendiri yang buat. Rasulullah rambut panjang, tapi dia tak adalah sikat selalu. Kerana apa? Kerana dia tak nak membuang masa dengan perkara untuk berdandan sahaja. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maknanya kita ni tak adalah nak membuang masa.
Kerana kita banyak lagi urusan. Laki ni banyak urusan. Laki ni nak kena bagi nafkah, kena kerja, kena apa dan sebagainya. Pada zaman Nabi dulu, para laki ini berjihad, berniaga, beribadah. Jadi ada masa ke untuk sikat rambut selalu? Tak ada. Jadi kita ni banyak buang masa sebenarnya. Banyak buang masa. Jadi ini kerana itulah sekecil-kecil perkara pun Rasulullah SAW titik beratkan. Tapi jangan terlampau tidak bersikat langsung sehinggakan rambut tu kusut masai. Kerana apa? Kerana Atha' bin Yasar, dia menceritakan bahawa ada ketikanya seorang lelaki itu datang ke masjid. Datang ke masjid dalam keadaan rambut dia tidak dirapikan, tidak disikat. Kemudian Rasulullah SAW halau dia keluar. Dia tunjuk dengan tangan dia keluar, mengarahkan lelaki itu untuk keluar. Supaya apa? Supaya lelaki itu menyikat balik rambut dia. Kemudian lepas lelaki itu sikat rambut dia, merapikan rambut dia balik, dia datang masuk masjid balik. Macam ni lah betul. Kalau tak macam syaitan. Nabi cakap macam syaitan rambut kau ni serabai. Mana Rasulullah SAW amat menitik beratkan berkenaan dengan rambut, menyisir rambut. Jadi telah selesai berkenaan dengan cara Rasulullah SAW bersisir. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi bab yang lain? Bab merapikan janggut ni apa maksud ni? Kadang-kadang kita tengok orang ni dia macam tak apa, tak rapi. Biar Dia kena rapikan rambut dia. Rapi ni maksudnya boleh sikat dan juga boleh meminyakkan rambut janggut tu, tak ada masalah. Dan juga kalau rambut janggut yang tebal ni, kalau ambil uduk, tak disyaratkan sampai ke kulit. Tahu kan? Maknanya janggut yang tebal, macam mana tahu janggut tebal ke tak? Kalau kita tengok dari depan, janggut tu tak nampak kulit. Janggut tu tak nampak kulit. Jadi bila mana janggut yang tebal ni tak disyaratkan air wuduk sampai ke kulit. Tapi kalau janggut itu nampak sampai, kalau kita tengok dari depan janggut ni nampak kulit, jadi air wuduk kena sampai ke kulit. Jadi merapikan janggut ini di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada janggut, macam orang Melayu ni jarang ada rambut. Janggut saya pun sikit Jadi boleh meminyakkan, menyikatkan rambut janggut, jambang ni sikat. Itu merapikan janggut, meminyakkan. Itu jawab. Ada lagi pertanyaan? Tak ada. Tak ada, kita pergi kepada bab yang kelima. Bab uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uban ni maksudnya apa? Uban ni maksudnya rambut itu hitam setelah jadi putih. Itu uban. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asalnya rambut manusia ni dia sebenarnya putih. Tetapi ada pigmen melanin. Saya katakan pigmen melanin ni dia yang menyebabkan rambut itu jadi hitam. Bila usia kita makin meningkat, pigmen melanin ini makin berkurangan. Bila kurang, akan jadilah asal dia balik. Rambut tu jadilah putih balik. Itu asalnya. Sebab tu makin tua, rambut makin penuh uban. Jadi kita insya-Allah pada malam ini kita akan belajar uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qatadah, hadis yang ke-31, Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah ini adalah seorang tabi'in. Nama sebenarnya adalah Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Dia lahir pada tahun 60 Hijrah dan meninggal pada tahun 118 Hijrah. Maksudnya 60 Hijrah ini Nabi meninggal bila? Nabi meninggal setelah 10 tahun Hijrah. Maksudnya 1 Hijrah, 11 Hijrah Nabi meninggal. 60 Hijrah maknanya 50 tahun masa dia dengan Rasulullah, 50 tahun. Jadi dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Syarat nak menjadi sahabat, orang itu kena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena berjumpa, kena melihat. Ada, walaupun kita hidup di zaman Nabi contohnya, tapi kita tak pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dikira sebagai sahabat. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi dia bukannya sahabat. Dia bukannya sahabat. Tetapi Uwais Al-Qarni ini
dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Rasulullah menyuruh Abu Bakar dan Umar pergi berjumpa Uwais Al-Qarni ini untuk mendoakan dia. Sebab apa? Uwais Al-Qarni ini doa dia makbul. Jadi dia bukannya sahabat. Jadi Qatadah ini bukannya sahabat. Dia hidup pada 60 tahun daripada 60 Hijrah dan meninggal 118 Hijrah. Jadi dia bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana apa? Anas bin Malik ini ketika Rasulullah SAW meninggal, umur dia baru 12 tahun sahaja. Mana 20 tahun macam itulah umur dia. Jadi ketika 50 tahun kemudian, dia masih lagi hidup. Jadi Qatadah ini tanyalah kepada Anas bin Malik, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lam yablugh dhalik, innama kana syaiban. Dia bukan syai'an, bukan syai'an tapi syaiban fi sudghaih, walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Maksudnya, pernahkah Qatadah ini tanya Rasulullah SAW, pernahkah Rasulullah SAW mewarnakan rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, uban baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu banyak untuk baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ubannya terdapat beberapa helai sahaja di pelipisnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarna rambutnya yang memutih dengan daun inai dan ketam, sejenis tumbuhan yang mengeluarkan warna merah. Jadi Qatadah dia bertanya kepada Anas bin Malik, dia tanya, pernahkah Rasulullah SAW inaikan rambut dia yang beruban itu? Jadi Anas bin Malik mengatakan, uban baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu banyak untuk melakukannya. Maknanya Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW ini tidak menginaikan rambutnya. Jadi hadis ini janggal. Kerana apa? Kerana terdapat hadis yang selepas-lepas, dan insya-Allah bab seterusnya kita akan belajar bahawa Rasulullah SAW inaikan rambutnya. Jadi macam mana kita nak tahu? Anas bin Malik juga dia cerita bahawa Rasulullah SAW ini berinai. Jadi maksudnya bukannya dalam ini mengatakan bahawa Anas bin Malik ini mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menginai. Maksudnya Rasulullah SAW dia jarang sekali berinai. Dia tak sekerap macam Abu Bakar tadi. Itu maksudnya. Maksudnya Rasulullah SAW dia pernah berinai, tapi tidak selalu. Itu maksudnya. Bukannya Rasulullah SAW tidak berinai. Uban baginda SAW tidak terlalu banyak untuk baginda SAW melakukannya. Ubannya terdapat beberapa helai sahaja di pelipisnya. Jadi Anas bin Malik mengatakan bahawa uban Rasulullah SAW berada di sudghaih. Sudghaih ini maksudnya di sini. Mana kat sini terdapatnya uban Rasulullah SAW. Ini hadis yang pertama ceritakan bahawa uban Rasulullah SAW terdapat di sini. Nanti hadis yang terusnya kita akan tahu bahawa uban Rasulullah SAW berada di belahan rambut itu. Mana rambut Rasulullah tengah-tengah tu terdapatnya uban-uban sedikit. Itu uban Rasulullah SAW. Dan juga di janggut Rasulullah SAW juga terdapatnya uban di sini. Itu ulama mengatakan uban Rasulullah SAW. Dan juga namun Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewarna rambutnya yang memutih dengan daun inai. Maknanya Abu Bakar ini seorang yang beruban. Sedangkan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW beza dia 2 tahun. Contoh umur Nabi 40, Abu Bakar umur 38. Beza dia 2 tahun. Tapi Rasulullah SAW rambut dia tidak beruban. Sedangkan Abu Bakar penuh dengan uban. Itulah hadis daripada Abu Bakar pernah mewarna rambutnya yang memutih dengan daun inai. Dengan daun inai. Inai ini kalau letakkan rambut, dia boleh jadi kemerah-merahan, berwarna merah. Dan katam. Katam ini kalau kita letakkan rambut, dia seperti dia boleh jadi hitam kemerah-merahan. Maknanya dia hitam, tapi dia kemerah-merahan. Katam. Jadi bila dicampurkan tu, dia akan jadi perang lah. Katam campur inai kalau digabungkan, dia akan jadi warna perang. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Waktu maghrib, waktu isyak telah masuk. Sebelum saya tutup, saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cabut uban, hukumnya makruh.
makruh. Jadi janganlah cabut uban. Kerana cabut uban ni makruh lah, sebab dia uban ni dia mengingati mati. Jadi kalau nampak orang tu beruban, ingat matilah. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah SAW mengatakan, la tantiful asyayb fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Maksudnya janganlah kamu mencabut ubanmu, kerana dia adalah cahaya pada hari kiamat. Jadi ulama mengatakan makruh hukumnya mencabut uban. Dan juga sudut saintis mengatakan kalau cabut uban, cabut satu uban, dia akan membiak lagi. Mana makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Mata rabun Ustaz. Mata rabun, tu tak nak dengar lah. Itulah makruh hukumnya mencabut uban. Tapi kalau nak dye rambut, maknanya inai rambut tak ada masalah kalau beruban. Kerana kalau inai ni dia macam penawar lah untuk rambut ni. Mana tak ada nak gatal-gatal, cubalah. Jadi cukup sekadar ini sahaja. Okey, hukum berinai ini harus, maknanya mewarnakan rambut. Jadi kena tengok dulu apa warna yang dipakai tu. Merah, biru ada, hijau ada sekarang ni. Macam-macam ada. Okey, dia persoalan fiqh ni dia kena mengikut uruf. Kalau seseorang itu kalau dia memakai pewarna yang macam pelik, maknanya kalau ikut uruf ni macam orang pang ke apa kan pakai biru, itu haram lah, kerana bukan uruf kita, bukannya adat kita. Tetapi kalau dia memakai yang selain daripada inai ataupun katam dan sebagainya, tapi tengok kepada pemakai apa, alat yang dipakai tu. Kalau dia suci, bukannya najis, dan tidak menghalang air sampai ke rambut, tak ada masalah kalau nak pakai. Tak ada masalah inai tu. Tapi kena ikut uruf. Janganlah sampai biru, warna pelik-pelik, tak boleh. Dan jangan ikut budaya barat. Man tashabbaha qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikut satu kaum itu, maka dia sebahagian daripada kaum tersebut. Jadi Nabi larang. Tapi kalau nak pakai inai, tak ada masalah. Dan tidak boleh pakai inai warna hitam, mewarnakan rambut hitam, kerana terdapat larangan daripada Nabi Muhammad SAW untuk menginai rambut hitam. Elok putih ingat mati, tiba-tiba nak hitamkan balik. Tak boleh. Jadi ada apa pertanyaan? InsyaAllah kita akan belajar dalam bab inai terlebih mendalam lagi. Cukup sekadar ini saja. Waktu isyak telah masuk. Yang baik datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih